Baik, terima kasih semua. Selamat datang kepada penerangan pada malam ini. Malam ini Ponik nak cerita pasal pasal closing. Pasal closing pasal closing. Pasal ini kaedah yang Ponik guna daripada dulu lah. Okey. Kaedah yang Ponik guna daripada dulu. Ponik panggil sebagai multi-dimensional closing. Multi-dimensional closing di mana closing tersebut mempunyai banyak dimensi, Kalau biasanya you buat closing, lupa. Sorry. Kita kena mula dengan bacaan umul kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita pakai baju doa sikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal maghfirah وأبواب الرحمة وأبواب المودة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وإرفان أهل العلم حتى نخافك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. So bila live dengan Ponik ni, memang macam ni lah cara Ponik. Ponik akan cakap kita mula pukul 9. Lepas tu dalam 15 minit, 20 minit sebelum pukul 9 tu, Ponik akan buka milik meeting. You boleh masuk, boleh join. Lepas tu you buatlah apa-apa dulu. Pukul 9 tepat biasanya Ponik akan mula. Kadang-kadang terlewat mungkin 30 saat ataupun 1 minit terlewat mungkin Ponik lalai . Ponik duduk main WhatsApp ke apa benda ke, Ponik lalai masa. So mungkin terlewat 1 minit ke 30 saat ke. Tapi pukul 9 kita start, pukul 9 kita janji tu, pukul 9 juga kita start. So Ponik tak akan mainkan muzik dulu, tunggu orang masuk. Ponik tak akan tu lah. So Ponik nak you semua faham. Bila you guys meeting apa ni, kita akan start pukul 9. Kalau pada kata 9.30, kita akan start 9.30. Kita tak akan tunggu orang yang lewat. Kita raikan orang yang datang on time. Dengan cara Ponik dapat hargai masa you guys semua. Seperti mana Ponik nak you guys hargai masa Ponik. Ponik pun mahu menghargai masa you guys. Jadi Ponik akan mula tepat pada masanya. Malam ini insya-Allah Ponik akan buat penerangan ni selama sejam. Ataupun kalau lajak dia pergi pada 1 jam setengah lah. Nanti sekarang, esok bila dapat dia punya link recording dapat, Ponik akan upload ke YouTube dan Ponik akan bagi pada you link recording tersebut. Okey, kalau okey macam tu suka? Suka tak? Ponik cukup menyampah macam kata masuk meeting cakap pukul 9. Lepas tu main muzik setengah jam tunggu orang lewat masuk. Ponik cukup tak suka. Kenapa kita perlu menghargai orang yang meraihkan orang yang lewat dan tak ada disiplin kan? Kita kena raikan orang yang datang tepat masa, on time. So itulah pendapat Ponik . So lain kali bagi you guys semua bila misal kata kita dah cakap nak mula pukul 9 tu, just standby je pukul 9. InsyaAllah kalau misal kata tak ada arah melintang, tak ada masalah, Ponik on je lah pukul 9 tu. Macam tu. Baik. So boleh kita sambung? Kalau boleh sambung, mau cakap komen boleh. Boleh. So kisah kita macam ni. Bila kita run ads, kita cuba menjual dan sebagainya, masalah kita terletak kepada closing. Kita dapat 10 orang, 1 orang pun tak dapat close. 1 orang pun tak dapat beli. Kita dapat 20 orang, 20 orang pun tak beli. Itu ramai yang berlaku macam tu. Okey, ramai yang berlaku macam ni. So adalah berbagai kaedah lah. yang orang buat. Satu, dia gunakan skrip
skrip kena macam ni, skrip kena macam tu. You kena buat level ni dulu, kemudian level tu dulu. Mula-mula you kena pasti masalah orang dan sebagainya kan. Lepas tu you kena bagi hadiah-hadiah, bonus, free gift supaya orang tu nak membeli. Lepas tu you kena buat scarcity ataupun urgency. Ada 20 sheet je lagi, ada 20 unit je lagi. Cepat beli sebelum habis stok. Lepas tu cakap, ni harga ni sampai malam ni sahaja, esok dah tak ada harga ni. Tu semua kaedah-kaedah yang orang guna untuk memudahkan conversion. Memudahkan conversion. Macam you guys closing macam mana? Cuba cerita kat awak ni. You guys closing macam mana? Cuba cerita. Komen lah, komen pun boleh. Buka mikrofon pun boleh. You guys closing macam mana? Cuba cakap. Cuba cakap. Biasa nampak orang buat agensi. Sekejap, phone ni buka Microsoft Word. Buka Microsoft Word. Pernah juga nampak free ebook. Okay. So macam Ponik tak suka buat kaedah agensi. Ponik suka guna kaedah multidimensional. Kita cuba menyampaikan maklumat kepada mereka secara berbagai dimensi. Sekejap ya, Ponik share screen. Boleh ikut guys, boleh faham ya? Boleh faham ya? Sebab kalau kita tak dapat closing, mana kita nak ada sale? Kita tak ada sale, mana kita nak ada income kan? Tak nak macam tu. Baik. So bila kita view full screen. View full screen mana full screen? Mana full screen ni? View mana file plan full screen. Ada meeting. Mana dah hari tu yang full screen tu. Jumpa. Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. So katakan ni satu manusia. Ni satu manusia. Untuk dia membeli, dia kena berada dalam keadaan sedia. Kalau dia tak sedia, dia tak membeli. Dan untuk jadikan dia sedia ni, kita ada banyak kaedah. Tapi ramai orang guna kaedah paksa lah. Guna kaedah paksa, kaedah manipulasi. Ponik tak suka cara ni. Sebab Ponik risau, kalau kita guna kaedah manipulasi, Ponik takut rezeki kita tak berkat. Tak apalah kalau dia tak beli pun. Kan, bagi Ponik, asalkan bila dia beli, rezeki kita tu berkat. So inilah satu benda yang Ponik rasa sangat penting. Lebih penting daripada conversion costnya dan sebagainya. Kita nak dia berkat. Dan bila dia berkat bermakna, nombor satu, dia betul-betul bersedia. Okay. Nombor dua, benda tu betul-betul bernilai kepada dia. Bawa manfaat. Bernilai dan bawa manfaat. Sebab kalau dia tak sedia dan benda tu tak bawa manfaat pada dia, kita guna kaedah manipulasi, kita dah dapat duit orang. Tapi sebenarnya dia tak perlukan benda tu. Dia tak perlukan pun benda tu. Dan dia pun tak bersedia untuk keadaan itu. Sebab tu Ponik tak suka keadaan manipulasi. Ponik takut bila kita dapat duit tu, orang tu teraniaya. Itu konsep nombor satu yang Ponik pegang.
Nombor satu, kita kena pastikan berkat dahulu. Okey, berkat dahulu. Jadi nombor satu. Sebab apa guna kalau kita ada berjuta-juta, tapi rezeki kita tu banyak syubhah atau banyak kekotoran. Kita tak nak macam tu. Setuju tak? Setuju tak? So apa yang Puan Nik buat untuk menjadikan dia sedia, apa yang Puan Nik buat ialah Puan Nik memerlukan masa. Puan Nik tidak akan memaksa dia untuk datang sebelum dia sedia. So keadaannya ialah dalam kebanyakan keadaan untuk membolehkan seseorang itu daripada dia pertama kali tengok iklan Puan Nik sehingga dia menjual, mungkin dia ambil masa 4 hari, mungkin dia ambil masa 2 minggu, mungkin masa sebulan. Masa Puan Nik buat skincare dahulu, customer jenis Puan Nik ialah 28 hari. 28 hari. Daripada dia mula tengok iklan sampailah dia membeli, ambil masa 28 hari. Tetapi yang bagusnya setelah 28 hari tu, apa yang bagus ialah daripada ramai-ramai orang yang membeli tu, 90% repeat. Bagus tak 90% repeat? Bagus tak 90% repeat? Bagus lah kan? Dan dia tahu berapa lama dia repeat? Dia repeat selama 6 tahun. Dan lifetime value dia, itu jumlah order dia sepanjang dia menjadi pelanggan ialah dalam 10 hingga 20 ribu seorang pelanggan. So kalau seorang pelanggan belanja dalam tempoh 6 tahun tu sampai 20 ribu sampai 10 ribu, tak kisahlah kalau cost per acquisition tu RM300 seorang pelanggan pun. Cost acquisition mahal tak kisahlah kalau LTV dia 10 ribu 20 ribu kan. Kita dapat dia dengan harga 300 tapi LTV dia 20 ribu dan dengan komisen 50% sebagai contohnya 10 ribu kita untung dan membeli selama 6 tahun. So itu pengalaman Puan Nik. Apabila kita tidak memaksa dia, kita ambil dia hanya bila dia sedia. Bermakna dia buat keputusan kerana dia betul-betul nak. Jadi macam mana Puan Nik buat untuk menjadikan dia betul-betul nak? Maka Puan Nik buat multi-dimensional closing. Ni Puan Nik je bagi nama ni. Puan Nik tak tahu orang bagi nama macam mana kan. Multi-dimensional ni makna dia dibina keyakinan dia dari pelbagai segi. Kalau dulu kita dapat satu pelanggan, kita pun WhatsApp dia. Kita conversation dengan dia, lepas tu terhenti kat sini kan. Lepas tu kita buat follow up. Lepas tu kita akan buat promosi 1 hari sahaja. Harga hari ini sahaja ataupun promosi birthday boss ataupun promosi Maulidir Rasul. Ni macam ni lah. Biasanya macam ni lah orang buat. Dia kata harga hari ni je. Tapi bulan depan pun harga tu juga ada jual. Perasan tak? So dia hanya main macam ni lah WhatsApp. Kadang-kadang setelah tak juga dia call. So selepas closing script kat sini, apa berlaku lah dia follow up. Tak jalan juga dia buat promosi. Macam tu. Dan setelah orang tu membeli, dia buatlah customer service. Setelah orang tu beli, dia akan buat customer service. Betul tak? Siapa buat closing macam ni? Closing macam ni lah yang paling popular ni. Ini paling popular. Dan dia akan guna WhatsApp Blaster, dia akan guna macam-macam kaedah lah. Dan dia kumpul sampai berpuluh-puluh ribu nombor dan dia blasting juga, follow up juga. So Puan Nik tak suka kaedah macam ni. Sebab nombor satu
kita akan jadi sibuk. Nombor 2, kita akan jadi penat. Nombor 3, kita akan jadi stres. Nombor 4, kita akan jadi bekerja-kerja. Ponik tak suka sebab tak tenang. Ponik tak suka, Ponik tak tenang. Ponik suka bergerak perlahan sahaja. Ponik suka bergerak perlahan sahaja. So, bila bergerak perlahan, apa yang you nampak sekarang ialah macam inilah Ponik ni. Setelah beberapa tahun, Ponik masih okey lagi dengan satu projek yang sama sahaja. Dan Ponik bergerak dengan orang yang sama sahaja. Ponik tak adalah cari sampai 1,000,000 database, 100,000 database. Ponik ada dalam 10,000 je database, tapi Ponik main dengan 10,000 orang itu sahaja. Sebab apa? Ponik tak pernah buat manipulasi terhadap mereka. Okey, faham tak setakat ni? Itulah background information. Itulah background information. Faham setakat ni? Kalau faham, komen faham. Alright. So siapa dapat benda baru berkenaan dengan falsafah closing? Sebab falsafah closing Ponik dengan falsafah closing orang lain adalah tak sama. Ponik tak suka kaedah ini. Tapi kaedah ini akan digunakan oleh hampir semua orang. Inilah kaedahnya orang buat 6 angka, 7 angka. Tapi ini lebih pada kaedah product hit and run. Lepas tu produk tu akan mati sebab dia tak dapat yang ini. Dia tak dapat yang ini. You tak akan dapat lifetime value orang repeat sampai 6 tahun. You tak akan dapat orang repeat 90% pelanggan you repeat. You tak akan dapat. You tak akan dapat banner lifetime value sehingga 10,000 ke 20,000 seorang pelanggan. You tak dapat. Kenapa? Kerana dia melalui proses manipulasi. Dia melalui proses manipulasi. Di sini ni penuh dengan taktik ni. Dan kebanyakan taktik tersebut penuh dengan penipuan dan penuh dengan trik dan penuh dengan manipulasi. Ni kebanyakan benda yang kat sini ni. Yang kat sini teknik ini penuh dengan manipulasi dan penipuan. Setuju atau tidak? Puan cakap macam tu. Kadang-kadang cakap, oh tolonglah bang, belilah bang, nanti bos saya marah, saya tak dapat capai target kan. Itu semua tak boleh tu. Kotor rezeki kita, tak boleh. Rezeki kita akan jadi kotor. So, bila kita bergerak dalam keadaan menipu, kita dapat duit, dalam keadaan kita terpaksa tipu orang, dalam keadaan kita terpaksa manipulasi orang, itu kan hidup kita tak tenang, cacah merbah, haru biru. Dapat duit, tapi tak dapat simpan. Save banyak, tapi hidup sempit juga. Save banyak, tapi bercelaru juga kepala otak. Tak boleh lah. Kalau you biasa buat closing yang macam ini, you selalunya banyak kali berada dalam keadaan keluh kesah walaupun sales you banyak. Kalau sales you tak ada lagi lah you keluh kesah. Pernah dapat pengalaman macam tu? Kalau pernah dapat pengalaman macam tu, cakap pernah. Okay. So Pak nak tunjuk macam mana customer journey sekejap. So kita kena faham, pelanggan ni dia ada perjalanan dia. Dia ada perjalanan dia. Daripada seorang stranger kepada seorang loyal customer. Stranger kepada loyal customer. Dia ada perjalanan dia. Dan dia ada CV. Dia ada journey dia. Dan dia ada CV dia. So, kau ni pergi pada journey dia. Journey dia daripada seorang yang stranger, lepas dia dapat message daripada kita, dia akan tahu tentang bisnes kita. Lepas tahu tentang bisnes kita, bila kita bagi message betul, dia akan suka bisnes kita. Mas, cakap tadi tu kat luar. Dia akan suka bisnes kita. Selepas dia suka bisnes kita, maka dia akan percaya bisnes kita. Bila dia percaya bisnes kita, dia akan try. Kalau setelah dia try ni, kita layan dia dengan baik dan dia suka pada kita, maka dia akan buy. Dia akan beli, betul-betul buat pembelian lah. Lepas tu dia akan repeat.
So ini perjalanan customer. Itu perjalanan customer. So kita tak boleh daripada stranger ni, dia dapat elang kita, nak terus buy. Sebab kita dah langkau berbagai benda ni. Kalau kita langkau berbagai benda ni, sudah tentulah dia membeli kerana impas. Membeli kerana impas ni ialah satu benda yang dia tak perlu, tapi dia beli. Dia beli kerana impas. Atau dia membeli kerana manipulasi. Atau dia membeli kerana janji manis. Ini semua boleh membawa kepada kekecewaan sebenarnya. Dan kita tak nak customer kita kecewa. Sebab kalau customer kita kecewa, apa berlaku? Dia tak repeat. Dan yang paling penting adalah dia tak trust. Dia tak trust kita. Bila dia tak trust kita, dia akan labelkan kita sebagai penipu. Bila dia label kita sebagai penipu, maka kita sudah mempunyai reputasi yang negatif. Reputasi negatif, lepas itu dia cakap, oh dia ni tak payah. Oh dia ni tak payah. Oh dia ni tak payah. Sebab sekali kita menipu, kita dah susah nak betulkan balik keadaan dia. Sebab apa? Sebab dia tak trust. Kalau kita tak menipu pun, dia akan anggap kita penipu. Tapi ke atas ni, memang sudah menipu pun. Ke atas ni yang buat janji manis, manipulasi dan sebagainya. Ramai marketer yang pernah jumpa, dia kata, tapi benda ni tak berapa patuh syariah lah. Macam mana kau boleh buat satu benda yang tak berapa patuh syariah? Bila dia tak berapa patuh syariah, maka rezeki kau tidak lagi bersih. Banyak syubhah. Maka kau nak bagi makan anak bini kau. Kat mana pula kau cakap tentang nak duha lah, nak tahajud lah, nak suruh anak bini baik lah, cari rezeki untuk anak bini keluarga. Sedangkan ketika closing, kau buat kerja-kerja yang tak betul, yang menyebabkan rezeki kau kotor. Lepas tu kau bagi makan. So hidup kau akan porak-poranda. Nampak tak dia punya mekanisme dia ni? Dia punya pergerakan dia dan perjalanan dia. Yang penting kita jangan menipu, kita jangan manipulasi, okey, kita jangan buat benda yang ada gharar ataupun penzaliman, dan kita jangan buat benda yang syubhah. Sebab yang paling penting ialah kita kena pastikan rezeki kita bersih. Rezeki yang bersih walaupun sedikit akan menarik rezeki yang lain yang sangat banyak, dan semua rezeki yang ditarik tersebut adalah bersih juga. Duduk kat situ. So apa yang Ponik buat ialah, nombor satu, Ponik pastikan Ponik mematuhi, untuk satu orang percaya pada kita, kita ada CV 7-Eleven. Ini Ponik selalu cakap. Okey, kenapa kebanyakan daripada you ada yang bayar yuran sampai RM2,000 untuk berada dengan Ponik? Sedangkan Ponik hanyalah part time. You pun tak pernah jumpa Ponik. You hanya jumpa Ponik dalam Facebook, dalam live. Tak jumpa pun. Ponik tak offer pun bonus tu. Ponik tak offer apa-apa ini kan. Sebab trust. Trust ni timbul bila kita mematuhi CV ini. CV 7-Eleven. You kena faham CV ni. Sebab CV ini akan menentukan you mampu meyakinkan orang untuk mempercayai you dalam apa benda pun. CV-nya ialah, ini ada kajian tau. Ini kajian yang 11 ni kajian daripada Google. Yang 7 ni Ponik tak ingat kajian daripada mana. Orang itu untuk percaya pada kita, dia kena consume konten daripada kita selama 7 jam. Dia dengar kita cakap, dia baca kita tulis, dia ni selama 7 jam. Ataupun 11 kali ulangan. Siapa kat sini dah pernah dengar Ponik lebih pada 11 kali dan pernah dengar Ponik lebih daripada 7 jam? Siapa kat sini? Siapa kat sini? So apabila you dah pernah dengar Ponik lebih pada 7 jam dan lebih pada 11 kali, maka you akan sanggup follow Ponik walaupun apa Ponik cakap, tanpa Ponik tunjuk testimoni pun. Kalau you perasan, bila Ponik closing, Ponik tak tunjuk pun testimoni sebab Ponik risau, you tengok testimoni, you rasa you juga pasti akan dapat sebegitu.
Sedangkan apa yang orang lain dapat tersebut, walaupun dia dapat, tak tentu lagi you dapat atau tidak. Ponik tak nak, ponik takut. Bila ponik tunjuk testimoni orang ni jalan tu, orang jadi macam ni, orang ni jadi macam tu, maka apa berlaku ialah you duduk dalam dibuai angan-angan. So ponik takut, ponik telah menganiaya you dengan memberikan pelbagai testimoni yang manis-manis. Kalau you tengok dekat luar, semua orang ajar mesti tunjuk testimoni-testimoni. Itu betul. Tapi dalam segi Ponik, Ponik tak suka. Dan kalau you perasan, Ponik masukkan you dalam program Ponik, Ponik tak tunjuk pun testimoni. Setuju atau tidak? Ponik tak cakap tentang anak buah Ponik yang dah begitu, anak buah Ponik yang dah begini. Ponik tak tunjuk pun. Ponik hanya cakap, kita akan buat kerja macam ni, macam ni, macam ni. Kenapa? Kerana Ponik risau. Tapi, itu telah menyebabkan tidak ramai orang masuk. Walau bagaimanapun, ramai jugalah. Cumanya kalau Ponik guna testimoni, Ponik guna itu, Ponik guna ini, Ponik kata itu, cakap ini, tentulah lagi ramai lagi akan masuk. Tapi bukan isu berapa ramai yang masuk yang kita nak. Isunya yang masuk tu, kita tidak ada manipulasi, kita tak ada janji palsu, kita tak ada apa. So Ponik kena pastikan yang Ponik memenuhi sifir 711. 711. Ponik tak kisahlah dia lambat ke cepat. Lambat pun tak apa. Janji bersih. Sebab itu closing pun daripada Ponik memang sedikit lambat. Tetapi dia repeat berterusan. Macam yang masuk dalam live malam ni pun. Dia dah beli modul daripada Ponik, 4-5 modul dah dia beli. Kat situ Ponik dah dapat duit, beribu dah duit dia. Lepas tu Ponik cakap lagi, masuk sebagai masa stokis Ponik, 2,000 lagi you kena belanja, bayar pada Ponik. Dia bayar lagi. Tapi lepas ni, selepas dia masuk 2,000, Ponik dah ajar-ajar itu. Kalau Ponik tarik dia untuk apa-apa lagi, mungkin, kemungkinan besar, dia akan join lagi sebab dia tahu Ponik tidak memberikan janji manis. Ponik tidak beri janji manis. Tapi Ponik menjanjikan kerja. So begitulah antara konsep yang Ponik pegang. Sebelum Ponik tunjuk kat you guys, macam mana dimensi closing yang Ponik buat. So nombor satu, you kena ingat, you kena faham tentang customer journey, you kena faham. Nombor dua, you kena faham tentang 7-Eleven. Nombor tiga, tentang semua customer journey dan 7-Eleven ni, semua kerja kita jangan manipulasi, jangan tipu atau janji manis. Nombor 5, mesti patuh syariah. Ini adalah untuk result. Nak dapat result, you kena follow customer journey dengan you kena follow CV 7-Eleven. Ini untuk akhirat kita. Supaya kerja kita, jangan sekali-kali kita buat kerja hanya fikir result, optimization supaya lebih tinggi conversion dengan kos yang lebih murah semata-mata. Setiap benda mesti berlapik kepada akhirat. Setiap benda mesti berlapik kepada akhirat. Kerana apa? Bila setiap benda berlapik kepada akhirat, setiap saat kerja yang kita buat, kita jadi ibadah. Kita dapat pahala. Okey? Setiap sen kita keluar, kita dapat ibadah. Kalau kita rugi kat dunia pun, kat akhirat kita tetap untung. Kita tak boleh letak tepi agama. Ini benda yang perlu menjadi pegangan yang kita tak lepaskan. Faham kan? Faham? Dasar ini jangan langgar. Satu untuk result. Result kena ada. Dia punya mekanisme teknikal dia kena ada. Result dia kena ada teknikal dia. Tetapi cara kerja kita tidak boleh letak tepi isu-isu akhirat. Faham tak faham? Kalau faham, kami faham. Kalau faham, kami faham. Alright, bismillahirrahmanirrahim. So, sekarang ini Ponik tengah buat kaedah ini dengan Lavanet lah. Ponik tengah buat kaedah ini dengan Lavanet.
Untuk kausa Ponik tak buat sebab Ponik tidak menjual. Untuk kausa Ponik tidak buat sebab Ponik tidak menjual. Tapi untuk Lavanet Ponik menjual. So Ponik buat. So sekarang ni kita ada produk. Contohnya Ponik ada produk Lavanet. Okey. So ini Ponik cakap tentang dimensi Facebook Ads sahaja. Dimensi lain Ponik tak sempat sentuh lagi. Ponik pergi satu-satu. So bila kita buat Facebook Ads. Okey, bila Ponik buat Facebook Ads. Mula-mula sekali Ponik buat lead generation. Lepas buat lead generation ni, dia akan tinggalkan nama, email, phone. Selepas dia tinggalkan yang ini, dia akan pergi kepada website. Dia akan pergi pada website, so Ponik dah tangkap dia dalam pixel. Pixel ini dia sudah menjadi satu audience kepada Ponik. Siapa-siapa yang melawat website, dia akan trigger pixel. Okey. So ini nombor satu. Dia trigger dekat pixel. Sebab pixel ini memainkan satu peranan yang penting untuk Ponik menggunakan kaedah closing multidimensional. Okey, fasa satu. Semua faham tak? Faham? Kalau faham, komen clear. Clear. Kalau faham, komen. Okey. So, bila pergi website, Ponik dapat tangkap pixel. Ini nombor satu yang Ponik guna. Selepas itu, Ponik ada buat otomasi. Guna make.com. Bila Ponik guna otomasi make.com ni, apa berlaku ialah dia akan PM. Dia akan PM, dia bagi intro dan dia bagi link WhatsApp group. Dia bagi intro, dia bagi link WhatsApp group. So orang ni akan join WhatsApp group. Orang ni akan join WhatsApp group. Dalam WhatsApp group ni, Ponik sudah letak 5 orang. 5 orang closer yang akan jawab semua persoalan dia. Semua persoalan dia. So bila dia masuk WhatsApp group ni, bila masuk WhatsApp group ni akan adalah dalam sekarang dah ada 400 orang lebih. 400 orang lebih dalam WhatsApp group ni yang sentiasa menerima closing daripada dia orang ni. A tanya pasal benda ni, 5 orang closer ni akan jawab. B tanya pasal benda ni, 5 orang closer ni akan jawab. C tanya pasal benda ni, 5 orang closer pasal jawab. So ini ada interaksi. Ada interaksi. Okey. So sekarang kita sudah ada dimensi pertama WhatsApp. Dimensi kedua WhatsApp group. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Sebab dalam sini dia dapat message, dekat WhatsApp group dapat message, dalam PM pun dapat message. Nampak tak? Komen nampak? Mau nampak? Alright. So tadi dalam PM ni baru ada 2 message. Baru ada 2 message. Okey? Baru ada 2 message. Alright. Seterusnya automation tu bersambung lagi. Bersambung lagi. Automation ni berlangsung sehingga 7 hari. Setiap hari orang ni akan dapat 2 ataupun 3 message secara automatik. Di mana Ponik buat dalam make.com otomasi, Ponik buat dalam make.com otomasi untuk message-message dihantar. Untuk message-message dihantar secara automatik. So kat sini Ponik tak boleh buat apa-apa. Kat sini Ponik juga tidak wajib buat apa-apa. Tetapi Ponik boleh pergi jenguk dan jawab.
jika ada soalan. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Kalau nampak, komen nampak. Okey. So, itu baru 2 dimensi ya. Baru ada 2 dimensi, iaitu WhatsApp personal dengan WhatsApp group. Baru ada 2 dimensi. Alright. So, Puan ni nak share skrin lain, nak tunjukkan macam mana otomasi WhatsApp personal tu. Nak tengok otomasi WhatsApp personal? Nak tengok tak? Kalau nak tengok, cakap nak tengok. Present something else. Entire screen. Okay. Ini ialah otomasi WhatsApp personal. Dia tengok ni. Nampak ke? Nampak ke? Ni panjang. Ini skrin ni panjang. Skrin ni panjang pasal dia portrait. Dia portrait. Okay, dia portrait. Okey, kalau you tengok sini, Puan ni ada Puan ni otomasi. Puan ni otomasi. Okey. Nombor 1, message respond. Message respond. Salam, terima kasih kerana Bina nak tahu lebih lanjut tentang Lawanik. Maknanya, bila dia klik bagi nama, kan, dia klik bagi nama dekat X Puan itu, message ini akan automatik dihantar. Satu ialah introduction, antara aplikasi ada Lawanik, ialah bla 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 Puan ni cerita. Lepas tu Puan ni cakap, join group WhatsApp. Join WhatsApp group WhatsApp. So dia akan join group WhatsApp. Dia join WhatsApp group ni dekat sini. Dekat sini. Lawanik.ai. Ni. Inilah grup WhatsAppnya. Dalam ni, Puan Nik tak buat apa. Inilah closer Puan Nik ni. Hafizuddin closer Puan Nik. Hafizuddin closer Puan Nik. Aiman Hazim closer Puan Nik. Suhaimi closer Puan Nik. Mana seorang lagi, nama dia Izam. So closer Puan Nik dia bagi lah. Closer Puan Nik bagi tunjuk contoh apa semua ni. Sekali dia tunjuk contoh, 400 orang tengok. Sekarang ni ada berapa orang 643 orang, nampak? Ada 600 ada 643 orang. So setiap kali closer tu cerita kat dalam tu, ada 643 orang yang tengok. Dan dia orang ni duk terus buat dan buat. Dia closing A, bila dia jawab soalan A, orang-orang B, C, D, E, F, G sampai Z juga melihatnya. Bila dia closing M, A, B, C, D, E juga melihatnya. So benda ni berjalan. Benda ni berjalan. So, dia tengok ni Faiz Shahnaz Interiors. Join via and invite link. Join via and invite link. Nampak tak? So, Faiz Shahnaz ni nombor berapa Faiz Shahnaz ni sekejap lambat pula malam ni. Sekejap Ya, Faiz Shahnaz, Nas Omar. Pandai tekan ni. Okey, 417 3929 417 3929 jap. 417 3929. So bila kita tengok ada tak 417 3929? Jap, Puan tengok jap. 417 3929. Nampak? Oh, tapi dia tak ada dalam PM. So bila PM kan, contoh bila orang tu masuk kan. Masuk dia tengok nampak. Nampak? Ini ialah mesej yang pertama tadi. Ini mesej yang kedua. 10.45, 10.45. Lepas tu, ni mesej ketiga dan keempat kan. 10.50, 10.50. Nampak? Ni 5 minit selepas itu. Kenapa jadi macam tu? Sebab mesej kedua, mesej awal, ni mesej satu, mesej respon. Ini mesej kedua, mesej awal. Nampak? Assalamualaikum bang, Puan Nik ni. Thank you kerana menunjukkan minat.
dan klik iklan Lavanet. So apa Lavanet ni? Ponik cerita lagi sekali. Lepas tu Ponik bagi link untuk join. Lepas tu Ponik tunjuk sedikit. Saya dah guna mic jenis ini ialah testimoni. Satu kata je, tak rugi labur. So, benda ni ialah ada link untuk join. Link untuk join. Kalau you tengok, ini adalah mesej mula-mula masuk, mesej respon. Inilah mesej awal. 10.45 mesej respon, 10.50 otomasi selepas 5 minit. Ponik tak hantar pun ni. Ini ialah otomasi selepas jam ke 2 jam, 11.45. Kalau tengok, mesej ketiga, 03. Selepas 1 jam. Selepas 1 jam. Selepas 1 jam ni Ponik hantar mesej. Ponik hantar je. Adakah dia baca, adakah dia tak baca, Ponik tak kisah pun. Tapi benda ni Ponik dah set kat situ. Ponik dah set kat situ. Ponik set kat situ, dia pun cerita. Inilah Lavanet. Satu app yang akan membolehkan anda buat konten 100 kali lebih banyak dengan 100 kali lebih cepat. Dan seronoknya ia adalah unlimited. Anda tak boleh menambah wang untuk membuat lebih banyak konten. Kenapa kena langgan Lavanet? Supaya masa you tak habis buat konten, sampai you tak sedar anak-anak you besar yang tak sedar isteri atau suami you menjauhkan diri. Kerana kecil hati dengan you. Ini Ponik main emosi sikit. Inilah hakikat sama sekarang. Kita bekerja keras. So kalau you masuk Lavanet kan, nanti Ponik cerita. Ponik tak buat pun. Upah orang je. Nanti Ponik cerita. Kalau you masuk Lavanet kan, mesti you terima. You terima tak WhatsApp ni daripada Ponik? You terima tak WhatsApp ni daripada Ponik? Siapa terima WhatsApp macam ni daripada Ponik? Cuba komen saya. Ada tak terima WhatsApp ni daripada Ponik? Afifah awal dulu sebelum Ponik sempat buat otomasi. Otomasi ni baru siap dalam 2 minggu je. Okey. Ni mesej lagi. Macam-macam patut gambar ni. Macam-macam kan apa semua kan. Kalau you tengok sini. Ni nampak. Ni yang pergi pada WhatsApp. Ni yang Ponik bagi kepada developer. Suruh buat. So Ponik ambil masa seminggu juga nak buat mesej-mesej ni. Nak buat mesej-mesej ni. So Ponik ambil masa seminggu juga nak buat mesej-mesej ni. So 04. Selepas 3 jam. Hari yang pertama juga. Assalamualaikum. 45 hari ni Ponik banyak ber-PM dengan rakan semua bla 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 bla. Ponik cerita lagi. Ponik sembang je. Assalamualaikum. 45 hari ni bla 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 bla. Nampak? So ini pada hari pertama. Lepas tu hari kedua, Friday. Saturday. Today. Today Ahad Today ni, hari ni apa? Ahad Isnin. Contoh. Contoh dia. So, ini ialah Ponik ceritakan. So, Ponik hanya susun dalam Telegram sahaja. Dan dalam Telegram ni ada 4 members. Ponik minta Pak Ya buatkan. So, Pak Ya ambil upah lah. Ponik upah dia dalam RM500. So, RM500 dia buat. Ponik masukkan mesej kat dia. Dia susun-susun RM500. Ponik tak payah bayar closer. Datang orang, respon, automatik pergi. Jimat ke tak jimat RM500? Kalau kita fikir RM500 mahal lah kan. Tapi benda tu siap. Ponik tak perlu buat. Dan Ponik tak payah gaji closer dah. Sekarang Ponik hanya kena pastikan iklan terus berjalan. Supaya mesej ini sentiasa sampai kepada orang yang tersebut. Nampak? Ini baru dimensi WhatsApp. Nampak tak? Yang pakai UI UX tu pakai make.com. Make.com tu Ponik pun tak reti. Ponik just bayar duit je. Ponik tak sempat lagi untuk masukkan ChatGPT dalam conversation. Kalau Ponik masukkan ChatGPT dalam conversation, orang tu tanya soalan, ChatGPT akan jawab. Cuma sekarang ni bila orang tu tanya soalan, Ponik jawab Ponik masuklah sekali ke 2 kali sehari tengok, Ponik jawab. Lepas tu Ponik tak tengok lah. Yang penting Ponik tidak boleh terlekat kepada kerja-kerja closing. Nampak? So, benda ni berjalan selama sampai ke hari ke-7. 10 mesej. 10 kali mesej. Satu mesej tu ada dalam 2-3. So, kalau 10 mesej ada dalam
20 mesej kat sini. 20 mesej kat sini selama 7 hari. So adakah dia, mungkin tak dia capai 7-11. Mungkin dia akan capai 11 repetition. Tapi tak pasti lagi. Tak pasti lagi kan. So dia perlu menerima sekurang-kurangnya 11 repetition daripada Lavanet. So dia dapat repetition daripada personal PM Pony dan dia juga dapat banyak repetition daripada WhatsApp group closing. So kat situ kemungkinan besar dia sudah pun dapat 11 kali repetition untuk menjadikan dia percaya kepada Lavanet supaya dia melanggar Lavanet. Nampak tak? 11 kali repetition ni, perlulah repetition di mana dia betul-betul perhatian kepada mesej kita. Sebab kadang mesej kita datang, dia tak baca pun, dia skip je. Tak kisahlah. Kalau dia skip lah. Tapi kalau kita hantar 100 mesej, mungkin tak daripada 100 mesej tu akan ada 11 mesej yang dia betul-betul bagi perhatian. Mungkin ada. So kalau selepas Ponik hantar mesej-mesej macam ni, Ponik cerita satu-satu dan dia membeli. Dia membeli kerana dia faham. Dia bukan membeli kerana cakap, cepat-cepat, esok kita tutup dah. Kita tak bagi dah siapa-siapa daftar. Dia pun masuk daftar. Alamat bulan depan dia tak renew lah sebab dia masuk tanpa ada kefahaman. Tapi sekarang ni Ponik bagi satu. Kaedah Ponik ini tak ramai yang setuju. Tapi kaedah yang Ponik ini, Ponik rasa tenang. Sebab personal PM, Ponik tak perlu jawab. Dan Ponik tak perlu duduk hantar-hantar mesej. Dan Ponik tak perlu hire closer untuk pegang telefon. Sebab kalau Ponik hire closer pegang telefon pun, belum tentu dia akan jawab. Satu hari dia akan penat juga. So Ponik letak je automasi 20-30 mesej untuk sampai ke dia, ikut dia jadualkan. Nak tangguh 30 saat, boleh tangguh 30 saat. Nak tangguh 1 jam, boleh tangguh 1 jam. Nak tangguh 1 hari, boleh tangguh 1 hari. So lepas hari kedua, setiap hari dapat mesej, setiap hari dapat mesej, sehingga 7 hari. Kalau dia masih tak masuk juga, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bermakna produk tu mungkin tak cukup bagus dengan dia. Ataupun mungkin dia tak pernah bagi perhatian. Tak kisahlah, dia masuk tak masuk. Asalkan Ponik buat kerja Ponik menyampaikan cukup maklumat. So itu baru 2 dimensi. Iaitu personal WhatsApp dan juga WhatsApp group. Faham setakat ni? Faham setakat ni? Okey, closer tu Ponik bayar untuk dia duduk dalam group WhatsApp. Dia tak duduk dekat automation. Pasal closer tu dimensi group WhatsApp. Dia bukan dimensi personal message. Dimensi personal message menggunakan automation. Dimensi group WhatsApp menggunakan closer seramai 4-5 orang. So kalau macam Ponik bayar closer dalam RM300 seorang, Ponik cakap, korang jawab 2 kali sehari cukup lah. Korang jawab 2 kali sehari cukup lah. 2 kali sehari ke 3 kali sehari ke. Kau tak payahlah mengadap berjam-jam benda ni. Ponik letak 5 orang. So 5 orang tu ambil lah, pandai-pandai lah korang nak bergile-gile ke macam mana. Jangan pula 5 tak jawab. So 5 orang tu duduk lah menjawab kan. 2 kali sehari. So dia dapat RM100. Dia dapat extra RM300. Okey. Dan dia juga merupakan pengguna Lavanet. Dan 5 orang ialah RM1,500. Ponik sudah jimat banyak kat situ juga. Sebab RM1,500 digunakan untuk menjawab soalan daripada 600 orang setiap hari. Berbanding dengan kalau satu closer, dia jawab mungkin 30 ataupun 50 lead. Lepas tu dia penat dah. Sebab tu Ponik guna dimensi group WhatsApp juga. Alan faham So cara je nak bayar pada dia tak kisah. Ada basic ke, ada commission ke, tak kisah. Yang penting ialah cara yang dia setuju. Cara yang dia setuju. Kalau dia happy dengan cara tersebut, dengan kaedah pembayaran tersebut, maka okeylah. Kalau dia tak happy, dia boleh cakap balik, Ponik, saya rasa terlalu sedikit. Dan kalau Ponik rasa Ponik tak mampu, Ponik cakap, ini sahaja kemampuan Ponik. Kalau misal kata you rasa tak cukup, you rasa you tak nak dah, pun okey, tak ada masalah. Kalau you rasa you nak juga, okey juga, tak ada masalah.
So dalam keadaan sekarang, cara phonic closing ialah semua keadaan adalah okey. Nampak tak? Kalau you dah tak nak, tak apa. Kalau you nak, tak apa. Okey, semua okey. So phonic tak ada stres. Phonic tak ada stres. Personal PM dia pergi, phonic akan jawab sekali-sekala. Nanti phonic sempat, phonic akan hire orang untuk settingkan AI pula. Untuk jawab kat dalam tu. Settingkan chat GPT pula. Untuk jawab dalam personal message. Phonic tak sempat set up lagi. Okey. Dan yang kedua, dalam grup WhatsApp. So phonic hanya dapatkan seorang marketer. Kalau cakap kau marketer, korang lead generation. Supaya otomasi personal WhatsApp ni boleh start hantar message. So marketer akan berbincang dengan developer macam mana nak run ads supaya boleh tangkap otomasi ni boleh berlaku. So dia bincanglah dua ni. Phonic tak ada kepakaran. Phonic hanya menemukan dua orang yang ada kepakaran, iaitu marketer yang berkepakaran dan developer yang berkepakaran. Dia cakap, okey, marketer kau kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Maka dia cakap, okey bang, saya buat macam ni. Alright, so iklan kau kena macam ini dan nanti WhatsApp ni akan dapat tangkap. So dia pergilah ke situ. Dia pergilah ke situ. Lepas tu dapat tangkap, dalam message tu juga ada link kepada grup. Ada link kepada grup. So dia akan ada dua dimensi, iaitu dekat WhatsApp personal dan dekat WhatsApp group juga. Tu baru dua dimensi. Phonic ada beberapa dimensi lagi. Tapi dua dimensi ni pun sudah power untuk closing. Setuju ke tak setuju? So apa yang berlaku sekarang ini, marketer buat kerja dia, Phonic bayar gaji pada marketer. Kan? Developer buat kerja dia, Phonic bayar upah pada developer dan benda tu pun berjalan. Marketer buat kerja berjalan tanpa campur tangan daripada Phonic. Developer buat kerja dan personal message tu berjalan tanpa campur tangan daripada Phonic. Grup WhatsApp berjalan, dah ada closer dalam tu tanpa ada campur tangan daripada Phonic. So benda tu dah jadi auto. Pencarian prospek adalah auto. Entertaining perjawaban, menjawab dalam personal message adalah auto. Menjawab dalam grup WhatsApp juga adalah auto. So Phonic sekarang boleh buat kerja lain di mana kerja menguruskan prospek tersebut sudah berjalan secara auto. Itu baru dua dimensi. So kalau you tengok, okey kita tukar skrin So kalau you tengok, ini adalah prospek. So prospek ni seorang. Kalau kita kali dengan 100,000 orang, kan, Phonic tetap juga tak perlu buat apa-apa. 100,000 orang prospek. Phonic tetap juga tak perlu buat apa-apa. Sebab apa? Personal WhatsApp dah berjalan, grup WhatsApp dah berjalan. Bagi contoh, sekarang satu grup WhatsApp dah okey. Katakan grup WhatsApp kali 3. Ini Phonic akan bagi setiap grup WhatsApp ni akan ada 5 orang kali RM300. Mana setiap grup WhatsApp ni kos dia adalah 1,500 sebulan. Untuk dia jawab 2 kali sehari. 2 kali sehari. Mana bila you closing guna grup WhatsApp begini, kan, you tak adalah penat sangat. Nak forward, nak itu benda semua. Dan Phonic tidak blasting follow up. Phonic tidak suka blasting follow up. So Phonic tidak buat blasting follow up. Tapi kalau you nak buat blasting follow up, you boleh masuk dimensi ketiga, iaitu blasting. You boleh buat, tak ada masalah. Sebab data semua sudah ada. You ingat, data sudah ada. You dah buat lead generation tadi. Lead generation, you sudah kumpul email dan juga nombor telefon. Nampak tak? Nampak? Okay. Alright, baik. So dimensi ketiga ialah dengan menggunakan
FBX kali 100 konten. FBX kali 100 konten. So katakan ini adalah iklan. Ini adalah iklan. So Mamat ni sudah engage atau bertindak balas kepada iklan. Sudah engage atau bertindak balas kepada iklan. So dia akan jadi custom audience. Custom audience page engagement. Bila dia bertindak balas dengan ads, dia akan jadi custom audience page engagement. Semua orang yang Puan Ni duk PM tadi, dengan semua orang yang dalam WhatsApp group tersebut, sudah tergolong dalam custom audience ini. Sudah tergolong dalam custom audience ini. Faham tak? Faham tak? Faham tak ni setakat ni? Ini teknikal sikit. Faham tak? Siapa tak faham, komen tak faham, tanya soalan. Puan ni stop sekejap. Puan ni tengok. Siapa tak faham, komen tak faham dan tanya soalan. Okey. So, apa yang Puan ni buat ialah Puan ni akan buat 100 konten. 100 konten yang boleh, nombor satu, banner trust terhadap labanet. Nombor dua, konten yang boleh educate tentang labanet. Konten-konten yang menyebabkan sebab-sebab, reasons to subscribe. 100 konten. Reason to subscribe. Okay, reason to subscribe. Contoh sekejap Puan ni buat sekejap Alright. Puan ni tunjuk dalam drive Puan ni. So ini ialah antara projek Puan ni. Projek Black Fusion, projek Kausa, projek Labanet. Ini ialah folder-folder untuk konten. So tengok. Labanet konten. Ini dashboard awareness. Dashboard awareness. Tengok konten yang sudah siap. Super Air Videos guna ni. Ini Zamri dan Mukmin adalah content creator Puan ni. Ini Puan ni bagi gaji lah pada dia orang untuk konten, untuk create konten. Ini adalah konten yang sudah siap. Ini adalah konten yang sudah siap. Sekejap Puan ni alih ni kejap. Ni. Ini adalah link dia. Ini adalah link dia. Sekejap, Puan ni buka. Okey, Puan ni kecil sikit. Nampak So ini page dia. Tengok. Inilah kontennya. Contoh konten. Inilah contoh konten. So dia orang pergi ada yang ni kan. Dengar suara tak? Ini adalah salah satu contoh. Tak dengar tak apa. Tak dengar tak apa. Tapi inilah salah satu konten yang Puan akan hantar. Ini 3 sebab kenapa labanet boleh mengubah hidup anda.
Ini buat website sendiri tanpa perlu hosting tambahan. Adakah saya perlu top up kredit menggunakan fungsi operating gambar? Tiada sistem kredit. Nampak tak? Lah senang sangat rupanya nak buat konten guna Labanet. Klik sini, klik situ, tak tahu dah siap. Lepas ni tak ada dah serabut kepala nak mengedit video. Nampak? So, kalau you nak tengok konten-konten tu, you pergilah kat Labanet. Kat page Labanet. You pergi kat page Labanet, you akan nampak banyak konten-konten yang Panik buat tu. So, apa yang berlaku ialah, so ini orang ni, sekejap ini orang ni, dia akan dapat message selama 7 hari dalam personal WhatsApp. Dia akan dapat message every day dalam WhatsApp group. Dia akan dapat satu konten setiap hari kali 100 hari melalui FBS. Dia buka FB, dia akan terima iklan Panik. So dia dapat message kat sini untuk meyakinkan dia. Dia dapat message kat sini untuk meyakinkan dia. Dia dapat message lagi kat sini untuk meyakinkan dia. Adakah kemungkinan dia akan subscribe? Mungkin tak dia akan subscribe. Mungkin tak dia akan subscribe. Kemungkinan besar dia akan subscribe. Sebab apa? Sebab Panik sedang cuba mematuhi sifir 7-Eleven. Panik sedang cuba mematuhi 7-Eleven. Nampak? Dah mula nampak tak cara Panik closing? So benda ni, konten ni, 100x ni, 100 konten ni pun tidak memerlukan sebarang campur tangan daripada Panik. Ni tak perlu campur tangan daripada Panik. Ni tak perlu campur tangan daripada Panik. Ni tak perlu campur tangan daripada Panik. Tapi mesej sampai kepada dia ni. Mesej sampai pada dia ni. Mesej sampai pada dia ni. So kepada dia ni, setiap hari akan tengok Labanet. Sampai 100 hari. Apa jadi selepas 100 hari? Selepas 100 hari, konten yang sama ini akan recycle untuk pushing yang kedua pula. Dia dapat lagi. Selagi dia jadi custom audience, dia dapat lagi. So kelebihannya ialah, nombor satu, bila Panik hantar message untuk educate, macam mana buat logo, macam mana itu, macam mana ini, dia akan tahu macam mana nak buat, dia akan jadi pandai nak buat. Kalau dia sudah jadi pelanggan pun, kalau dia sudah bagi pelanggan pun, dia akan sentiasa diyakinkan. So, dia akan insya-Allah ini usaha untuk menyebabkan dia continue subscribe. Usaha untuk dia continue subscribe. Dulu masa Panik seorang-seorang dulu, Panik buat seorang-seorang lah konten ni. Panik juga run ads, Panik juga buat konten seorang-seorang. Sebab masa tu Panik tak ada duit lagi. So Panik tak boleh nak gajikan orang. Sekarang Panik gajikan ada orang. Panik dah tak boleh buat konten. Kalau Panik buat konten, Panik menganiaya bisnes Panik sendiri. Nampak tak? Panik sudah tak boleh buat kerja tu. Kerja tu sudah bukan satu kerja yang Panik patut buat. So itu dimensi ketiga, iaitu retargeting ads. Retargeting ads melalui Facebook dan FB dan IG. Bak TikTok Panik tak pandai, Panik tak pernah study. So mungkin ada kaedah TikTok gitu gini, nanti lah Panik sediakan dulu ekosistem ni. Ekosistem satu, personal message WhatsApp dah settle. Belum settle lagi, AI tak masuk lagi. Yang kedua, WhatsApp group dah settle, dah berjalan dengan cantik. Yang ketiga, konten ni dah separuh jalan.
dah separuh jalan. Tengok contoh Ponik tunjuk. Separuh jalan. Kejap. Konten Lavanet. Konten Lavanet. Tengok. Konten Lavanet. Tengok. Lavanet progress. 34% konten dah upload di FB. X dah mula. Target siap 5 bulan 11. Mukmin dah 18 konten. Zamri dah 16. Next week kita akan capai 50% very soon. Lavanet on track. So dia orang buat kerja lah. Adalah pun orang yang jaganya. Nampak? Kan? Okay. Itu ialah grup WhatsApp untuk Ponik monitor dia orang. Bukan ikut package. Setiap orang yang pernah melawat page Lavanet akan menerima iklan ni. Akan menerima iklan untuk meningkatkan keyakinan dia. Kalau dia sudah subscribe, dengan tengok iklan-iklan ni, dia jadi menerus keyakinan dia akan berterusan dan harapannya dia akan terus subscribe. Macam tu. Nampak tak? Siapa-siapa sahaja yang pergi kepada website ni, dia akan jadi custom audience. Itu juga target pixel dia. Kita juga retarget pixel dia. So dia juga akan jadi custom audience dan dia akan dapat 100 konten ini. Mungkin otomasi tak tangkap dia ke WhatsApp, mungkin dia tak masuk ke WhatsApp. Mungkin dia tak masuk ke WhatsApp group. Tapi bila dia dah pergi ke page Lavanet, dia akan dapatlah iklan-iklan Lavanet tu. Dia akan dapatlah iklan Lavanet untuk meyakinkan dia. So itulah dimensi ketiga, dimensi retargeting ads. Faham ke ni? Sekarang nak pergi ke dimensi keempat, iaitu dimensi email sequence. Email sequence. Okay? Faham ni? Yang 3 dimensi tadi dah faham Yang 3 dimensi tadi dah faham? So kalau Ponik buat apa-apa produk pun, itulah cara Ponik akan buat closing. Kalau Ponik buat apa-apa produk pun, itulah cara yang Ponik akan buat closing. Ponik tak akan cari budak closer. Tak. Ponik tak cari budak closer. Ponik akan buat kaedah macam tu lah. Kaedah macam tu. So dah ready nak tengok email pula? So benda ni, masa Ponik buat 7 figure dulu, masa Ponik buat 7 figure sebulan dulu kan, yang retargeting, Ponik tak ada pun 100 konten. Ponik ada dalam 28 konten je. 28 konten pun dah okey. Bayangkan kalau you ada 100 konten. So you fokus lah dapatkan 20 konten, 30 konten yang bagus-bagus untuk you retargeting kepada orang yang pernah engage dengan iklan you. Retargeting tak mahal pun, bukan bajet besar. RM10 sehari je. Yang 100 konten ni, RM10 sehari. RM30 sehari je. Tak banyak pun. Tapi cukup lah. Cukup lah tu. Maknanya supaya dia dapat mesej. Target kita ialah supaya dia dapat mesej, supaya dia yakin dengan produk kita. So email sequence duduk kat sini. Email sequence duduk kat sini. Hari kedua kot. Hari kedua. Setiap minggu kami akan buat live preview mengenai Lavanet. Kita akan Google Meet secara sejam cerita pasal Lavanet satu persatu. Isi form di bawah, kami akan ambilkan maklumat mengenai live tersebut. Peringkat awal memang rugi bang. Peringkat awal memang rugi. Tapi ingat, ini adalah long term. Ponik tak main produk hit and run. Ponik pergi pada LTV. Super juga. Macam Ponik cakap dia masa Ponik buat kosmetik awal, cost per customer acquisition hanya RM60, RM70. Ponik punya customer acquisition kadang cecah 200, kadang cecah 300. Ada. Tetapi lifetime value dia membeli selama 6 tahun, Ponik collect RM20,000 dengan dia. So this is yang dinyatakan tentang trusting the process. Inilah trusting the process.
Sebab Ponik dah buat 2-3 kali dah. So Ponik trust the process tu. Tapi tak ramai orang buat macam ni sebab orang takut. So dia akan buat dengan free gift. Dia akan buat dengan urgency. Dia akan buat dengan scarcity. Sebab apa dia nak suruh? Kos tu rendah. Sebab itu produk long term tak hidup kat Malaysia ni. Sebab dia tak dapat nak tahan kerugian awal. Tapi kita hati-hatilah. Kita jangan main besar lagi peringkat awal tu. Faham Abang Mus? Abang Mus faham tak? Faham Memang rugi peringkat awal. Dan kebanyakan bisnes dalam dunia ni, memang yang mana yang kekal lama, rugi peringkat awal. Amazon. Macam mana Amazon boleh jadi besar macam tu? Dia rugi selama 13 tahun berturut-turut. Dan rugi dia tu berjuta-juta. 13 tahun. Microsoft jadi sampai 40-year-old company. 10 tahun rugi. Tak ada revenue. Facebook 6 tahun tanpa monetization. Tapi apa jadi pada dia? Sebab dia kumpul customer base, dia bina trust. Tapi kalau misalnya kata you closing macam peringkat awal yang boleh cakap guna scarcity, guna urgency, guna janji manis, guna testimoni yang dibuat-buat, memang you akan untung. Tetapi produk tu akan mati dalam masa setahun. Kadang-kadang tak sampai setahun pun mati. Faham tak? Betul tak pernah cakap? Siapa pernah lalui benda tu? Macam-macam kaedah closing. Lepas tu, duduk 5-6 bulan kena buat produk lain pula. Siapa pernah lalu benda tu? Mesti ada kat sini yang pernah lalu benda tu kan? So kalau you tengok kat sini, isi form ni bawah nanti kat email kan malam tersebut. So pun tekan lavanet.ai preview. Platform AI ini akan bantu hasilkan konten bisnes online anda dengan cepat dan mudah. Tinggalkan pesanan anda jauh-jauh, jom Ponik tunjuk. Join preview Lavanet. Join sesi preview Lavanet. So, dia akan masukkan nama, alamat, nombor WhatsApp dia. So, Ponik kumpul database kat sini. Kan? So, apa berlaku kat sini? Sebenarnya, bila kita belas WhatsApp untuk cerita pasal live preview, ia ambil masa yang lama. Tapi kalau dekat email, dalam masa 5 minit, semua 10,000 pun akan dapat dengan cepat. So, kita nak hebahkan tentang live preview. Tapi pada masa yang sama, di dalam email ini, di belakang benda ni ada 10 email. Ada 10 email yang kita akan hantar setiap hari satu email kepada dia supaya dia menjadi bertambah percaya kepada Lavanet. Mesej-mesej yang kita hantar sama je dengan mesej yang dalam WhatsApp tu. Tak kisah pun, you tak payah mesej unik pun. Mesej berulang pun tak apa, tak kisah. Macam mak you suruh you basuh pinggan lah masa kecil tu. Hari-hari cakap benda yang sama je. Basuh pinggan. Bangun pagi. Buang sampah. Benda sama je. Tak adalah hari ni cakap basuh pinggan. Waktu dah tak boleh cakap dah basuh pinggan. Tak, benda yang sama je dia cerita. So you register kat sini. So ni adalah safe space juga. Dia cerita tentang testimoni-testimoni yang ada. Mungkin dia akan subscribe melalui benda ni. Kan? Tapi apa yang kita nak ialah kita nak cerita tentang sesi preview. So nama panggilan ni. So katakan boleh letak 019. Nama panggilan Ponik. So Ponik pun register now. Yang ini Wazim buat. Terima kasih Lavanet. Langgan Lavanet sekarang, join group WhatsApp. Group WhatsApp ini ialah group WhatsApp tadilah, group WhatsApp prospek. Lavanet AI. Join chat. Yang inilah Lavanet AI ni. Mana Lavanet AI? Yang ni lah yang ni. Lavanet AI ni. Ada lagi. Tengok. Ni 1, 2, 3, 4. Kalau baju boleh ke? Boleh bang. Ada yang bisnes baju yang
dah subscribe. Contoh lah, Ponik jawab sekali-sekala. Macam ni sekarang ni, tak ada orang tanya kan. Kalau ada orang tanya, Ponik jawab lah. Ni Lawanet family ni. Ni lah. Okey. Yang kita tunjuk macam-macam. So image sequence. So sekarang kalau you tengok ekosistem dia seorang yang berminat. Sebaik saja dia berminat, dia akan dapat personal message, dia akan dapat WhatsApp group, dia akan dapat FB, X, retargeting, dia akan dapat email. Dia akan dapat email. Okey? Dia akan dapat email. So ini adalah antara 4 benda yang Ponik tengah settle. Yang ni dah buat, yang ni dah 80% siap, yang ni dah 40% siap, yang ni dah 100% siap. Lepas tu ada satu lagi ialah webinar ataupun preview. So bila kita buat webinar live selama 1 jam, dia akan terima maklumat di sini dan dia akan terima maklumat di sini. Supaya dia masuk ke sini. Bila dia masuk ke webinar, kita terangkan lagi pada dia. So inilah cara Ponik closing. Ponik lupa. Semula. Ponik akan cerita balik. Ponik kena tukar skrin Ponik lupa, Ponik tukar skrin sekejap. So kalau you tengok, ini orang ni. So mula sekali dia akan dapat personal message. Yang ni dah 80% siap. Dia akan juga dapat WhatsApp group. Yang ni 100% dah siap. Yang ni tinggal nak masuk AI je ni. Chat GPT untuk jawab. Ni tak buat lagi lah, tak sempat. Yang ini dia akan dapat FBX content, retargeting. Yang ni dah 40% siap. Yang ini dia akan dapat juga email. Yang ni dah 100% siap. Dan lagi satu kita akan dapat webinar mingguan. Setiap minggu kita buat live selama sejam untuk cerita tentang Lawanet. So bila kita nak buat live, kita akan cerita dalam WhatsApp group. Dalam WhatsApp group ni ada 624 orang tadi kan. 624 orang ni akan terima message. Mungkin sebahagian kecilnya akan pergi tengok webinar. Dia pergi tengok webinar, kita tak tengok tak kisah. Yang ni kita buat kerja. Dalam email ni juga kita akan cerita pasal webinar. Ada yang datang, ada yang tak datang. Tak kisah. Tapi kerja kita jalan. So kita ada 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi dalam usaha untuk convert dia jadi subscriber dan juga supaya retain dia sebagai subscriber supaya dia tak discontinue. Nampak tak macam mana Ponik uruskan closing Ponik? So benda ni Ponik buat slow. Tapi dia boleh pergi jauh. Sebab yang ini Ponik tak payah cabut tangan. 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 Yang inilah Ponik kena buat live. Yang ni yang Ponik buat. Tapi sekali seminggu sejam je. So bila you buat macam ini, ekosistem macam ni, maka benda ni boleh berjalan sendiri. X ada marketer yang run. Kan? Dalam grup WhatsApp dah ada closer yang tukang jawab. Okey. Email jalan automatik. Personal WhatsApp jalan automatik. Facebook Ads dah ada marketer yang run. Konten pun dah ada kat situ. Dia pun pusing-pusing je. Kalau 5 tahun jalan pun 5 tahun lah jalan. 5 tahun jalan sehari RM20. Sebulan baru 600. Untuk memastikan pelanggan terus kekal melanggan dan prospek jadi mahu melanggan. So inilah ekosistem untuk conversion yang Ponik buat.
Ekosistem di mana Ponik tidak perlu bagi testimoni, Ponik tak perlu bagi janji manis, Ponik tak perlu nak bagi scarcity, Ponik tak perlu nak bagi limited time offer, Ponik tak perlu nak bagi free gift yang macam-macam, Ponik tak perlu. Maknanya apa yang Ponik perlu ialah masa untuk convert. Masa untuk convert. So bila kita ada orang yang faham dalam program kita ni, orang tu faham. Dia faham, dia masuk sebab dia faham. Dia masuk sebab dia faham. Dia bukan masuk sebab kita manipulasi. Maka dia akan kekal lama di dalam sistem kita. Kalau dia pakai produk kita, dia pakai kerana dia faham. Dia beli kerana dia faham dan dia betul-betul gunakan kerana dia faham. Maka berkemungkinan besar kita akan dapat pelanggan yang akan mendapat manfaat daripada penggunaan produk tersebut. Dan apabila dia mendapat manfaat daripada penggunaan produk tersebut, maka kemungkinan besar jika Allah Ta'ala izin, dia akan repeat untuk satu jangka masa yang lama. Apa jadi kalau kita spend sebulan untuk meyakinkan dia dengan otomasi-otomasi yang ada ini dan dia membeli selama 10 tahun. Lepas tu sesudah dia beli, anak dia pula dia suruh beli dan pakai. Anak saudara dia, adik-beradik dia akan suruh beli dan pakai. Macam Lavanet ni, dia siap suruh kawan-kawan dia, kau pakai Lavanet lah baru settle. Pasal masa-masa kedai kopi, kau pakai Lavanet lah settle, kau boleh buat konten. Jadi, dia suka kerana dia faham dan dia kekal. Dan kerana dia tahu benda tu sebegitu dan dia faham, maka dia tidak takut untuk meyakinkan kawan dia untuk guna Lavanet. Sebab bila kawan dia guna Lavanet, pergi kepada website untuk daftar, Ponik dah tangkap dia dengan pixel. Bila Ponik tangkap dia dengan pixel, Ponik dah ada 100 konten yang sedang dihantar kepada dia pada setiap masa. Setiap hari satu konten, setiap hari satu konten, setiap hari satu konten. Adakah kemungkinan untuk dia kekal jadi pelanggan itu tinggi? InsyaAllah tinggi lah. Kalau tak tinggi dan masih tak jadi, Ponik carilah kaedah lain lagi untuk Ponik menepati CV 711. Nampak tak? Nampak tak? So itu cara Ponik susun. Itu cara Ponik susun. Dan kalau you nak satu benda yang you boleh buat tanpa you spend terlalu banyak masa, struktur yang Ponik tunjuk ini adalah satu struktur yang you boleh gunakan. Struktur yang Ponik tunjuk ini adalah satu struktur yang you boleh gunakan. Peringkat awal, memang you akan rugi dahululah sebab you nak settlekan foundation dan macam-macam lagi. Kan? Tapi, you akan menang dekat lifetime value. You akan menang dekat repeat sale. Dan you akan menang dekat benda tu berjalan tanpa campur tangan dengan you. You kena cuma pastikan yang you ada sedikit income untuk menampung keperluan awal. So Lavanet sekarang ini sudah sampai ke satu level di mana titik balik modal. Di mana kos dan pendapatan sudah pun mengimbanginya. So sekarang ini, projek ini sudah tidak untung dan tidak rugi. Projek ini sudah tidak rugi. Dan kerja ini sudah berjalan secara automatik. Tinggalnya, makin lama, makin ramai masuk, makin lama, makin ramai masuk, maka dia akan snowball. Dia akan snowball. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Siapa belajar kaedah baru pada hari ini? Siapa belajar kaedah baru pada hari ini? Kaedah ini Ponik rasa tak ada orang ajar. Kaedah ini tak ada orang ajar. Sebab orang akan ajar tentang scarcity, orang akan ajar tentang limited time offer, orang akan ajar tentang manipulasi, tentang script closing, tentang cara cakap dan sebagainya. Ponik tak guna semua tu. Ponik guna, inilah info dia bang, ini info dia, ini info dia, ini info dia. Cukup lama sehingga kan harapannya dia akan menjadi subscriber. So produk fizikal pun boleh guna kaedah ini. Cumanya kalau you nak buat, you jangan main besar tau. You kena guna konsep
You kena guna konsep macam ni. Start small supaya you tak rugi. Start small supaya tak rugi. You jangan run ad RM100, RM200 terus. Run ad RM10 pun tak apa. Tapi setiap hari selama 10 tahun. Apa dah hal? Kan? Lama-lama dia macam besar. Lepas tu you kena act fast. You kena terus bertindak. You dah nampak blueprint ni, you kena terus bertindak. Tapi you kena think big. So macam lah Panik ni, Panik target nak ada 100,000 pengguna dalam masa 5 tahun. So selepas 5 tahun, Panik target nak capai 100,000 pengguna. Sebab kalau 100,000 pengguna ni, sales dia akan jadi 10 juta. Sales 10 juta. Kos dia mungkin dalam 300,000 sebulan ataupun 400,000 sebulan. Tapi sales 10 juta. Settle lah dalam masa 5 tahun. Dalam masa 5 tahun. Tak ada. Mungkin 2 juta kot. 2 juta. Mana boleh kos 400,000. 2 juta lah. Dapat 10 juta setahun. Nampak tak? Nampak tak? So, Panik menggunakan pandangan 5 tahun. 100,000 user dalam masa 5 tahun. Dan selepas 100,000 user ni akan jadi manusia-manusia yang menerima semua input tersebut daripada Panik tanpa perlunya ada campur tangan daripada Panik. Dan projek tu berjalan. Happy tak dengan info pada mana ni? Happy tak pada info mana ni? Happy tak? Kalau happy, komen happy. Okay, so kita buka pada soalan. Ada soalan boleh tanya? Ada soalan sila tanya, insyaAllah. Kalau tak ada soalan, komen tak ada. Kalau tak ada soalan, komen tak ada, kita berhenti lah. Kalau ada soalan, komen. Kalau ada soalan, tanya soalan. Nanti Panik jawab. Kalau tak ada soalan, komen tak ada. Panik tunggu sekejap. Betul. Panik buat daripada zaman dropship business dulu. Tapi dulu Panik buat yang Facebook Ads retargeting je. Sebab dulu tak ada otomasi lagi. Dan dulu Panik pun tak buat closing. Sebab Panik tak buat closing. Dekat awal dulu Panik closing, Panik jawab mesej satu-satu. Dan Panik gunalah teknik manipulasi tu. Apa nama, scarcity dan sebagainya. Panik tak suka lah kaedah tu. Dalam Lavanet ni akan ada ads dari hostingnya ke? Panik tak faham. Kalau ads daripada hosting tu, itu adalah algoritma Facebook je sebenarnya. Kalau itu algoritma Facebook. Ada rakaman, jangan risau. Nanti Panik bagi Nanti Panik bagi dalam grup. Panik akan esok Panik akan dapat link, video dia siap. Panik akan upload ke YouTube. Lepas tu Wazin akan masuk dekat dalam tarik session. Untuk yang masa stokis Panik, nanti you akan dapat dekat playlist nanti Panik akan masuk. Boleh cerita cara bayar kereta based on content ke fixed salary? Cara bayar kereta, ada kereta yang Panik bayar 2,000 sebulan, ada kereta Panik bayar 1,500 sebulan, ada kereta Panik bayar 1,000 sebulan. Bergantung kepada kepakaran dia dan bergantung kepada workload dia. Ada kereta yang kena hasilkan 4-5 konten sehari, ada kereta yang kena hasilkan 2 konten sehari. Tengoklah. So, jangan risau tentang cara pembayaran. Pembayarannya satu, asalkan you mampu tampung. Dan yang kedua, asalkan orang yang nak buat kerja tu setuju. Cukup lah. Tak ada commission pun tak apa. Kalau dia setuju, okey lah. Sebab kalau you offer commission, apa you tak mampu nak tampung. Buat apa bisnes you mati juga, you kena offer sesuatu yang you mampu. Kalau dia tak setuju dengan apa yang you mampu, cari orang lain yang setuju. Sebab ada ramai je orang tengah desperate sekarang ni untuk pendapatan tambahan. Apakah dimensi ini sesuai untuk existing customer untuk target repeat order? Yes. Memang dimensi Facebook Ads tu dan grup WhatsApp tu sangat sesuai untuk existing customer repeat order. Memang pun.
Kau ni guna yang retargeting ads lah dulu dengan Termek sampai dapat 1.5 juta sebulan. Cost ads hanyalah 30,000 sahaja. Sale 1.5 juta sebulan. Tapi jangan cerita orang lah. Nanti orang cakap gula-gula lah. Itu memang betul lah. Kau ni run ads RM500 sehari. Untuk pelanggan seramai, untuk prospek seramai 100,000 orang. Pelanggan jadi 52,000. Pelanggan jadi 52,000. Sale 1.5 juta sebulan. Guna retargeting ads 30,000 sebulan je retargeting ads tu. Soalan Fizi. Setiap automation tu harga yang perlu dibayar. Okey, automation WhatsApp personal RM500. WhatsApp personal RM500. Kau ni hanya bagi konten saja, dia masuk, dia setup, benda tu pun berjalan. Lepas tu kau ni pakai WhatsApp bot. WhatsApp bot untuk letak automation tu RM90 sebulan. Lepas tu Facebook Ads untuk retargeting 20 hingga 30 ringgit sehari. Lepas itu grup WhatsApp 1,500 sebulan. Email 500 sebulan. Tapi ini kongsi dengan banyak projek. So basically RM50 lah sebulan. Sebab ada 45 projek lagi yang guna email tu semua tu. So basically kalau you tak ada duit, jangan buat semua tau. Jangan buat semua. You buat yang you mampu dulu. Macam Pon cakap lagi, start small. Act fast. Think big. You act fast, you start small, buat you mampu dulu. Tidak semestinya semua ni you kena buat sekaligus. You buat yang you mampu dulu. Jangan kejar semua. Pon ni alhamdulillah Pon ni mampu, so Pon ni buat je lah. Pon ni buat je lah. Kalau misal kata you nak buat WhatsApp personal untuk automation, you tak ada duit, kalau you nak belajar sendiri, 3 tahun pun tak siap. Lagi baik, you jual motor you ke, you ambil upah mesin rumput ke, you kerja part time ke apa, ada 500, terus upah orang untuk buat automation. Lepas tu bila ads tu berjalan, dah tentu ada automation yang berjalan. Lepas tu, you buat WhatsApp group, you closing sendirilah dekat WhatsApp group. Lepas tu you ada orang, you bagi je duit dia RM300 sebulan untuk dia jawab 2 kali sehari. Kau masuk 2 kali sehari je. Lepas tu you tak ada duit lagi, you cari seorang lagi. Kau masuk 2 kali sehari je. You tak boleh bayar 300 dan suruh dia hadap WhatsApp group tu setiap saat sehari suntuk, tak boleh. 300 tu 2 kali sehari cukuplah RM10 sehari. Mana boleh you bagi job banyak-banyak? Cukuplah 2 kali sehari dia ngadap. Dia duduk dekat WhatsApp tu copy paste je. Dia punya closing punya script tu dah ada semua dah. Dia cuma copy paste je. Jangan jap kau ni cari jap. Closing. Ni. Ini benda dah ada semua ni. Benda dah ada semua ni. Dia masuk kat sini. Ni bukan yang ini. Mana dia letak hari tu? Banek. Oh, kat Telegram, sorry. Kat Telegram. Clue. Dia tak perlu pelik-pelik pun. Bukan. Banek. Bukan. Oh, salah. Salah Telegram. Web.telegram. Sekejap. Lawanak closing content.
Ponik cari kejap. Lawanek, okey. Ni. So, yang ni lawanek closing content ni kan. Dia orang tak payah pelik-pelik pun, dia tak payah buat ni. Dia hanya paste benda yang sama ni je berulang kali. Awak kita dah letak dalam Telegram ni, dia ambil ni, dia paste lah dalam grup apa ke nama dalam grup closing tu. Ni kan. Ni. Ini semua ni. Kan? Ini semua ni daripada ni je. Kerja dia copy paste je. Sebab itu, orang nak cakap, you guys hanya copy paste je. 2-3 kali sehari je you copy paste. You tak payah pelik-pelik. Sekali-sekala you jawab-jawab apa yang dia tanya. Bendanya dah ada kat sini. You cakap mula-mula untuk minggu pertama tu kelang kabut sikit lah. Pasal nak jawab lagi, nak itu, nak lagi kan. Bila dah siap kat sini, dia hanya paste-paste sahaja. Nampak tak? So dengan bayaran hanya RM300 sebulan, kita tak boleh suruh dia buat banyak-banyak. Cukup lah tu. Tetapi kita tetap 5 orang. Bila kita tetap 5 orang, 5-5 tu tak terasa seperti terbeban. Kerana kerja dia hanyalah copy paste. Sesuatu yang sudah ada. Yang kita sudah letak dalam Telegram. Faham tak? Kalau belum ada bajet, mungkin akak kena buat sendiri. Tapi Ponik cadang bermula dengan WhatsApp personal dan juga WhatsApp group. Bermula dengan WhatsApp personal dengan WhatsApp group. Okey? Okey, setting retargeting tu macam mana? Okey, so katakan you buka katakan you buka Facebook Ads So setting retargeting Facebook Ads kan. Alright. So you buat campaign. So you buat ad set. Ad set ni 1 hari bulan 10 24 RM10 post 001. Lepas tu ada ad set 2 bulan 10 24 RM10 post 002. RM10 ni lifetime budget daripada 8 pagi sampai 11.59 bulan 10. Ni pun lifetime budget daripada 8 pagi sampai 11.59. Atau aset ketiga 3 bulan 10 24 lifetime budget RM10 daripada 8 pagi hingga 11.59 malam 3 bulan 10 post 3. Alah, kau ni salah skrin lagi. Mula-mula pun tukar skrin. Kau ni buat balik. So bila you buat Facebook Ads, so ada 3 objektif you buat. Satu, you buat brand awareness. Satu, you buat post engagement. Satu, you buat traffic to WhatsApp. Ini RM10 sehari, RM10 sehari. Pergi kepada CA 365 hari. Iaitu orang yang engage dengan page you lah. So you pun buatlah. Ni campaign BA. Ni campaign page engagement. Ni campaign traffic. Tapi cara dia sama saja. Ad set 1 bulan 10 24. Lifetime budget 8 pagi hingga 11.59
pada 1/10 sebanyak RM10. Pergi kepada pos 001. Aset 2, aset 2/10 24. Lifetime budget RM10 daripada 8 pagi sampai 11.59 malam. Pos 002. Sampailah pos 100. Kalau ada 100 pos lah. Kalau ada 25 pos, sampai pos 025 cukup lah. 25 pos ni power dah ni. You retargeting setiap hari. Lepas tu, page engagement sama juga macam ni juga. Traffic pun sama juga macam ni juga. So kita bermain dengan CA365. Kalau kita ada 100,000 orang yang setiap hari, every day, menerima satu post. Setiap hari menerima satu post. Kali 100 hari. Berapa ramai agaknya daripada 100 orang ni yang buat keputusan untuk membeli. Kalau 20% buat keputusan untuk membeli, you sudah ada 20,000. You sudah ada 20,000 customer. Tapi kalau 100,000 orang, 100,000 orang you kena run RM500 sehari tau. Tak boleh lah RM10. RM10 ni peringkat awal lah, masa kecil-kecil lah. Dulu Ponic run RM500 sehari kali 2 objektif, iaitu brand awareness dan juga page engagement. Dulu tak ada traffic. Lepas tu RM500 sehari ni jadi 30K sebulan. Ponic dapat sale 1.5 juta. Main dengan custom audience yang sedia ada sahaja. RM500 Alan. Untuk bayar banner workflow automation WhatsApp bot. Ni. WhatsApp bot RM500. WhatsApp automation untuk make.com RM500. WhatsApp bot kena langgan RM90 sebulan supaya boleh letak, boleh menjadi tapak untuk automation. Facebook ads RM20, RM30 sehari. Run je, Ponic run. Ponic run kecil je, tak run besar pun. Sebab kalau misal kata dapat 2,000 customer pun Ponic dah dapat 6 angka sales dah. 6 angka sales. Belanja-belanja. Dapatlah income dapatlah profit dalam 20,000 kot. Kalau misal kata dapat 1,000 pelanggan. Sekarang ni dalam 400 pelanggan. Tapi tak kisahlah, orang tak kisah sebab we bring value. Kita bagi value kan, sesuatu yang dengan harga yang sebanyak itu dibayar, dia dapat nilai yang 10 kali ganda lagi banyak. Cumanya orang tu tak akan nampak nilai yang 10 kali ganda lagi banyak kalau misal kata dia tak faham. Sebab itulah Ponic guna kaedah macam ni. Ponic nak suruh dia faham. Okay guys. Kalau solopreneur permulaan yang tu pada sesuai tak guna teknik ni? Sesuai. Setengah orang mungkin sesuai multidimensional banyak cara bisnes. Am I right? No. Bukan macam ni. Yang multidimensional ni sekarang ini, you pergi one business to one business. You jangan buat 4-5 bisnes sekaligus. Makan duit. Mati kita layan dia punya cost. Satu bisnes, siap satu bisnes, dia dah autopilot, dah ada marketer run apa semua, dia boleh start banner yang untuk bisnes lagi satu pula. Okay? So dia akan nampak macam ni. Satu produk, you run ads, katakan you ada 20 kreatif. 20 kreatif. Ni dimensi satu. You run ads, you ada 20 kreatif. 20 kreatif ni dia akan duk rotate. So dia akan adalah winning ads ni. Katakan last selepas testing pun you ada 20 winning kreatif. Alright. So bila you buat dynamic ads, benda ni akan jalan automatik. So siapa-siapa yang engage, dia akan jadi CA, custom audience. CA ni pula, kita akan run 100 konten untuk dia yakin. Bila dia engage ni juga, dia akan dapat personal message dan dia akan masuk group WhatsApp. So ini berjalan. Bila siap benda ni, semuanya berjalan macam ini, tanpa memberikan campur tangan pada you,
Sekarang ni duit ni dah jadi macam passive dah. Jadi macam passive income dah. So, bila jadi passive income, you letak je satu orang manager untuk jaga, pastikan dia jalan elok. Bayar gaji dia 2,000. Dia jaga elok. You boleh buka company kedua pula. Program kedua pula. Guna je framework yang sama ni. Guna framework yang sama ni. So, bila guna framework yang sama ni, manager ni akan monitor benda yang kedua pula. Tapi benda ni dah siap. Lepas tu siap yang ni juga ada dua passive income. Tak ada campur tangan pun daripada you. Sebab tu ya Ponik boleh buat kerja ni. Walaupun Ponik hanya bisnes part time je. Walaupun Ponik bisnes part time je, Ponik masih buat benda ni, masih boleh capai 6 figure income. Walaupun sebab Ponik tak perlu campur tangan dalam benda tu semua. Nampak tak? Nampak tak? Okey, nak tengok ni, nak screenshot ya. Mana? Mana ni? Boleh screenshot. Dah sudah screenshot eh? So you sebenarnya tak perlu banyak masa. You dapat duduk 2 jam sehari, you dapat duduk sehari, you just completekan puzzle ni. Satu-satu you siapkan. Lepas tu dia berjalan, you just make sure you balik modal je. Sebab bila orang tu faham, dia akan repeat. You hanya perlu buat operasi pada balik modal. Bila orang tu repeat, dalam bulan ketiga, bulan keempat, dia repeat, masa tu untung you akan masuk. Tapi benda ni dah berjalan. You tak perlu memainkan peranan aktif. Ads pun you nak run, grafik pun you nak buat. Peringkat awal memang kita kena buat semua benda. Tapi bila kita dah ada duit, kita bayar orang untuk pastikan benda tu berjalan. So bila benda tu berjalan, macam Ponik sekarang dapat RM50,000 sebulan. RM50,000 sebulan tu Ponik dam balik dalam bisnes je. So bisnes tu berjalan. Ponik dalam keadaan break even. So Ponik boleh pergi je nak buat apa-apa Ponik nak buat. Sebab bisnes tu dah berjalan, dalam break even, Ponik tak rugi dah. Satu hari nanti dalam bulan depan ke, dia akan start bawa untung, bawa income tambahan RM10,000 ke RM20,000. Tapi benar berjalan. So bila Ponik dah siap tu, Ponik rasa nak buat balik, Ponik buat second group pula. Second business pula. Benda tu berjalan lagi. Okay, faham tak? Faham? Okay, kalau ada soalan lagi, sambung. Boleh tanya. Kalau tak ada soalan, kita stop. Dah pukul 11 ni. 10.49 dah. Sekejap je 2 jam. Kata nak cakap sejam je. Tapi boring ke penceritaan Ponik ni? Seronok ke boring? Ponik rasa tak ada orang ajar you blueprint yang macam ni kot. Sebab Ponik tak jumpa lagi orang ajar cara macam ni. Ponik rasa Ponik seorang je buat macam ni. Sebab tu Ponik boleh low profile, tak ada orang tahu. Tapi benarnya berjalan in the background. Okey. Kalau tak ada soalan, komen tak ada. Sebab kalau tak ada soalan, kita stop lah. Alhamdulillah. Abang saya ada. Alhamdulillah. Itulah kan yang nak cakap. You tak perlu pun duk jadi fight sana, fight sini, struggle sana, struggle sini. You buat je satu-satu. You buat je satu-satu biar dia jalan. Tapi benda ni long term lah kan. You janganlah buat kerja dah 2-3 bulan, 4-5 bulan you dah tukar yang lain. Tak boleh lah. You buat satu-satu, siap 100 konten, siap 10 email, siap grup WhatsApp. Tinggalnya you dapat duit, you bayar gaji. Ada extra RM5,000, RM10,000 sebulan, okey lah tu. Tak apalah orang lain dapat RM100,000 pun. You dapat RM10,000, you tak payah angkat jari. Duduk kat situ.
Barulah you boleh membaca, you boleh spend masa dengan anak. Macam tu You tak perlu pun terlalu struggle. You cuma buat checklist. Buat satu-satu. Macam Ponik dah tua. Ponik tak larat dah nak fight, nak struggle macam you guys yang muda-muda ni. Tak lalu Ponik. You guys orang muda-muda lah banyak tenaga. Tapi banyak tenaga terbazir. Yes. Tapi banyak masa you, banyak tenaga you terbazir. Sebab you tak tahu hala tuju. Tahu nak fight je. Orang yang fight ni kalau tak ada hala tuju dia mati. Jangan macam tu lah. Okey, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujungnya. Ponik harap penerangan Ponik pada malam ini dapat membawa manfaat yang banyak pada you dan dapat menjadikan you seorang yang dapat membina 5 angka, 6 angka secara pasif je. Tanpa orang tahu underground. You jangan share you punya sale ke apa benda dekat social media. Nanti you kena apa nama identify kat LSDN letih you nanti. You jangan share you buat duit senyap-senyap je. Jangan share kat internet, kat social media you buat duit. Nanti you kena kejar dengan LSDN, mati you nak bayar. Alright? Jangan share. You kena underground. Bahaya sekarang ni. Alright? Kita tangguh majlis kita. Nanti you pergi dekat group tu, you cakap kat group, korang sangat-sangat rugi tak dengar apa yang Ponik cerita pada malam ni. Ponik tunjuk macam mana satu-satu dia susun. Nak jadikan benda ni passive income. Tak pernah lagi aku dengar benda macam ni. Kecuali malam ni Ponik cerita. You pergi cakap kat group tu, kesian dia orang. Ponik buat penerangan tak datang, sibuk tak apa benda. Sibuk apa benda pun tak tahulah. Sibuk tapi sengkit juga tak habis-habis. Mari dengar penerangan elok-elok. Pergi cakap kat group, kasih panas-panas sikit. Boleh tak guys? Boleh tak? Tolong Baik, kita tangguh majlis kita dengan bacaan tasbih, kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Ponik nak tutup recording, stop recording.